A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ni dapat lagi kita sambung untuk bertadabbur ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi tadabbur kita itu bukan sekadar kita bertadabbur hanya untuk mencari maksud perkataan, makna ayat-ayat tertentu, tetapi sebenarnya tadabbur kita itu adalah bagaimana untuk kita mentadbir urus hidup kita ini sesuai dengan kehendak yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak keluar lagi daripada topik ujian. Memandangkan dalam seminggu tempoh kuarantin ini pun adalah satu ujian bagi saya, bagi sahabat-sahabat yang berada di luar sana, mereka yang sedang menghadapi situasi yang getir, sedang menghadapi musibah. Walaupun ada yang sudah menghadapinya dengan tenang melalui dalam pasca musibah, sekarang ini masing-masing sedang mengalami ujian mengikut tahap dan juga kemampuan yang Allah sudah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Sebab Allah pun telah menaklungkan dalam Quran, Allah memang dah nyatakan Allah tidak akan menguji seseorang itu, tidak akan memberikan sesuatu ujian ataupun memberatkan, membebankan seseorang itu sesuai dengan kemampuan. Jadi kita kena yakin, kita kena pasti, kita kena kuat pegangan dan juga kefahaman yang kita pegang. Ini iktiqad kita bahawa apa saja ujian yang Allah berikan, sememangnya ia adalah sesuatu untuk kebaikan kita. Dia adalah sesuatu yang akan mengembalikan nikmat itu untuk kita. Sama ada kita ni kaya, miskin, hidup senang, hidup susah, sebenarnya semuanya diuji. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripada cubaan, dugaan dan ujian. Yang Allah nak test adalah siapa yang paling redha kepada Allah. Dalam masa yang sama, dia sedang mengejar keredaan Allah. So kita sekarang ni tengah mencari satu kebaikan, nikmat yang tersembunyi dalam dunia ni. Tapi kadang-kadang dalam kita meraba-raba tu, kita lupa untuk kembali kepada dasar Al-Quran yang dah pun Allah tetapkan. Kita seronok, kita rasa bahagia, kita rasa tenang, tetapi dari segi material, kerana kita memiliki harta, kita memiliki keluarga, anak pinak, kita memiliki isteri, kita memiliki suami, kita rasa itu kebahagiaan hakiki. Tapi sebenarnya itu baru satu ujian yang kita nak dapat melalui sarana keluarga tadi. So di situ ujian untuk masing-masing mencari kenapa dan kenapa kita ini dilahirkan begini, kita ni duduk dekat dalam keluarga yang begini, kita duduk dalam keturunan yang begini. Semua itu tidak ada lain, tidak ada sesuatu pun asbab melainkan adalah ujian yang Allah nak berikan khusus kepada umat yang terpilih. So kita nak kena tahu, kita terpilih dalam golongan yang ramai ni. Dalam golongan yang ramai ni, umat akhir zaman ni, kita adalah umat yang terpilih. Ini dalam satu kumpulan yang besar. Tapi dalam ramai ni, Allah sebut pula yang terpilih hanyalah sedikit. Sikit pula yang akan diuji, sikit pula yang akan terpilih. Sedikit ini pula yang akan mencari jalan keluar, bagaimana untuk menegakkan, menzahirkan kebenaran Al-Quran itu dalam kelompok yang ramai ni. So kita semua masing-masing ada ujian. Kita diuji dengan kefahaman daripada ilmu yang kita ada. So di situlah ujian besarnya adalah ujian ilmu. Kerana manusia ini yang namanya dah pun Islam, yang namanya sudah pun menyerah diri kepada Allah. Islam itu
adalah satu penyerahan, salamah, kita nak kembali kepada keselamatan, kesejahteraan yang Allah offer. Itu Islam. Lalu kita menjadi Muslim, orang-orang yang menyerah diri untuk mendapat satu title sebagai seorang mukmin. So kita kena tahu ni, kita ni duduk di level mana. Adakah kita ini hanya seorang Islam, baru menyerah diri, tetapi belum beriman? Ataupun kita ini sudah pun mendapat kedua-dua nikmat itu. Islamnya kita miliki, iman pun kita miliki. Selalu kita dengar, kalau dalam mukadimah majlis tu selalu ada orang yang akan mengatakan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ni kita masih lagi bangun tidur, kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Selalu kita dengar macam tu kan. Dalam program-program dulu kat sekolah dulu selalulah kalau ada jadi orang pengurusi majlis, saya pun kalau mempengurusikan majlis, kita akan jadikan benda tu sebagai satu teks ucapan yang biasa kita lazimi. Tapi adakah kita faham apa yang kita cakap? Adakah kita sedar apa yang kita duk memel-memel kali ni, duk bebel-bebel ni, kita faham ke tidak? Ataupun kita hanya jadikan benda tu sebagai satu skrip kehidupan kita. Jadi Al-Quran itu pun kalau kita hari-hari baca secara ritual, itu hanya satu skrip yang kita ulang-ulang, tapi kita tidak memahami dan menghayati watak sebagai seorang yang Allah dah lakarkan kewujudan kita itu specifically dalam Al-Quran, dan bagaimana kita nak tahu jalan keluar kalau kata kita diuji. Macam mana kita nak lihat diri kita sebagai satu manusia ataupun seorang yang Allah sudah rakamkan dalam Quran. Allah berikan kepada kita itu satu mesej yang jelas, dan kita nampak apa peranan kita untuk kita berhadapan dengan situasi-situasi yang Allah dah sebutkan dalam Quran. So, Quran itu bukan lagi satu buku teks yang hanya kita baca mengharapkan pahala semata-mata. Dia adalah satu kod rujukan yang kita kena jadikannya sebagai satu benda yang hari-hari kita kena hadap. Itulah namanya Al-Fatihah yang kita kena ulang 17 kali, yang merangkumi keseluruhan isi kandungan Al-Quran itu secara ringkasnya ada di dalam Fatihah. Daripada sudut macam mana kita nak memahami rububiyah Allah itu, Fatihah sudah menjelaskan macam mana kita nak menjadi manusia yang alhamdulillahirabbil alamin, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Apa saja Allah bagi ujian, Allah bagi nikmat, Allah bagi apa saja cabaran, kita akan mengembalikan kreditnya kepada Allah. Itu tanda bagaimana kita nak duduk menjadi manusia yang membumi. Ini cerita membumi. Membumi ni kalau kita sujud, sujud itu sendiri adalah satu praktis ibadah untuk kita merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Di situlah darah di dalam kepala otak kita ni nak kita alirkan sebanyak-banyaknya ke dalam kepala. Untuk kita letakkan sujud tu tak lama mana. Tapi nak sujud, itulah yang syaitan tu payah buat. Okey? Apa yang susah? Iblis, bukan syaitan lagi. Iblis tu payah nak buat apabila diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Jadi, ada perbuatan, sujud ini adalah sesuatu yang payah bagi seseorang. Payah bagi orang-orang tertentu. Tapi bagi seseorang manusia ni, sujud itu adalah satu keperluan, satu perintah, satu simbol ketaatan dan kepatuhan, sami'na wa ata'na, untuk dia duduk membumikan diri dia, dan disitulah untuk dia mengclearkan kepalanya dengan satu sahaja tujuan hidup, iaitu Allah. Kita ni yang serabut kepala kita ni, oksigen kan, kita selalu kalau kita ni orang yang ada lah sedikit sebanyak ilmu sains kan, kita belajar sains kat sekolah dulu, otak ni yang paling banyak sekali air yang sedang berkumpul. Tempat yang kita sedang kena fikirkan macam mana otak ni yang kita nak kena faham. Di sinilah aliran darah yang kita sangat perlukan. So kalau darah tak cukup, maka akan mengalami masalah pada anggota badan yang lain. Secara logik, dari sudut kesihatan, kalau kita fikir pendarahan otak adalah sesuatu yang fatal, dia boleh menyebabkan kita jadi orang yang mati. Itu kalau dah habis dah, terbocor kepala ataupun berlaku luka dalaman, bahaya. So sujud kita itu sebenarnya adalah untuk mengalurkan ketika itu dan waktu itu
untuk kita meletakkan segala saluran darah kita itu fokusnya kepada kepala kita, dan di situlah kita nak bagi energi balik kepada diri kita. Sebab kepala kita ni terlalu banyak dengan hal keduniaan. Kadang-kadang kita stres, kadang-kadang kita depres, kadang-kadang kita mengalami anxiety. Semuanya berpunca di kepala ni. Terlalu banyak berfikir, efeknya ke hati. Terlalu banyak menjadi orang yang serabut dengan segala urusan-urusan dunia. Kita ni tak pernah bosan dengan masalah, kan? Ada je masalah dalam hidup kita. Jadi setiap benda yang datang itu adalah satu ujian yang akan menguji kita, adakah kita ni akan jadi manusia yang akan sujud kepada Allah. Kalau solat ritual itu pun kita boleh mengabaikannya, kita tidak faham, kita tidak jelas, kita hanya buat berdasarkan apa kita suka, bila kita suka, kita buat, ikut-ikut taklid buta, orang suruh buat, kita buat. Solat itu tidak jadi mekanisme rawatan rohani dan juga jasmani kita. Kalau dari sudut kesihatan, solat itu sendiri pun sesuatu yang menyihatkan. Kita ada rokoknya, ada bending, ada bending formula, kita rokok, sujud, kemudian bangkit daripada rokok, kita berdiri. Itu semua satu exercise yang sangat sihat dari segi kesihatan. Solat itu sendiri adalah satu exercise. Jadi kalaulah kita sendiri pun tidak menjadikan formula yang Allah berikan dari sudut ritual itu, tak mana-mana pun. Kalau 5 minit sehari, baru 25 minit sehari yang kita nak fokus dalam ibadah ritual untuk kembali kepada Allah. Dalam 25 minit tu, berapa minit sangatlah kita sujud kepada Allah. So kita kena check balik. Kalau dalam ritual pun berapa minit saja kita sujud kepada Allah, bagaimana dalam 24 jam sehari kehidupan kita yang benar-benar kita sujud kepada Allah. Tunduk, patuh, akur, membumikan diri kita untuk memahami mesej dan tujuan kehidupan kita. Lillahi Rabbil Alamin. Itu rububiyah kita. Itu Fatihah yang kita kena baca. Dan bagaimana untuk kita hadap wajah kita, pengabdian kita, ubudiyah kita ini sebagai seorang hambanya di dalam mulkiyah yang Allah sudah sediakan. So mulkiyah ini adalah satu lapangan, sarana, tempat, masjid untuk kita jadi hamba yang mengabdikan diri. Isunya sekarang ni kalau kita lihat dalam fasa zaman akhir zaman ini, fasa pengakhiran kehidupan manusia ini, Nabi menggambarkan bahawa Islam hanya tinggal nama, Al-Quran hanya tinggal tulisan, dan masjid itu sendiri sudah kosong daripada petunjuk. Jadi bila masjid sudah kosong daripada petunjuk, maksudnya manusia yang di dalam masjid itu sendiri pun sudah kosong daripada petunjuk. Kita sudah hilang petunjuk. Kalau rumah hari ini masjid dah tak ada, dah ditutup, tidak boleh lagi beribadah secara berjemaah yang ramai-ramai, hanya dihadkan kepada orang tertentu. Jadi sudah kosong daripada petunjuknya. Tidak ada lagi aliran ilmu, majlis ilmu seperti sedia kala. Kalau itulah yang kita faham sebagai petunjuk. Tapi kalau kita relatekan dengan mutasyabihat, rumah kita itu sendiri sebagai sebuah masjid, adakah rumah kita dipenuhi dengan petunjuk yang Allah sudah rakamkan dan sudah sediakan manualnya untuk ibu dan bapa, untuk kita sendiri sedar apa sebenarnya tujuan kita dalam menghadapi situasi akhir zaman ni. So masjid kita berpetunjuk ataupun kosong? Hadis Nabi jelas, bukan nak suruh kita fikir Masjidil Haram ke, Masjidil Haramnya indah, tapi ada juga orang, tapi petunjuknya ada. Pergi Mekah sekadar untuk kita tawaf apa semua, tapi kita masih lagi kosong daripada petunjuk. Ni kalau siapa yang dah pergi umrah dengan haji lah, kan? Mungkin ada program-program yang kita buat, adalah kuliah duha. Kalau kata vacation, kita buat kuliah duha, kita ada buat tabletop, kita buat ada. Jadi kita tidak kosong daripada kita menunjukkan jalan kepada manusia untuk kembali kepada Quran. Kalau buat program pergi umrah DIY, contohnya, di mana petunjuk yang kita nak dapat? Adakah kita hanya nak mencuri-curi petunjuk itu daripada jemaah lain? Atau kita nak mengambil ilmu itu, kita nak curi-curi dengar, kita nak pergi tanya kawan ni, upah ustaz itu, upah mutawih itu semua. Adakah hanya sekadar untuk kita dapat secara touch and go? Sedangkan dalam Islam, there is no touch and go. Baik kita bagi tazkirah, pergi kuliah dengan ceramah, dia tak boleh jadi touch and go. Dia kena pergi, ada follow up daripada penyampainya. Ada orang yang bertanya, ada benda yang tak faham, ada soalan yang boleh ditanya, dan kita boleh menjelaskan balik. Itu satu benda yang Islam ajarkan. Satu program yang berdipan-dipan. Satu majlis ilmu yang kita ada progres dan juga satu proses. Dia mesti bersifat progresif. Dia mesti jadi satu cara hidup yang menyebabkan kita ada kemajuan, kita ada pembaikan,
kita ada islah. Hari ni lebih baik daripada semalam. So kalau kita jadi seorang umat yang hari-hari kita, katakanlah hari-hari pergi dengan ceramah tetapi tidak ada follow upnya, kita pergi dengar saja, kita tidak ada aliran ilmu, mulut kita tidak mengeluarkan balik apa yang kita dengar tadi, so tidak ada berlaku tabligh, tidak berlakunya akil baligh, proses akil tadi dan baligh itu dalam proses menyampaikan ilmu tidak berlaku. So ini COVID ini, katakanlah musibah yang berlaku hari ini, adalah satu training ground balik kepada parents, ibu bapa, macam mana nak mengembalikan semula sistem pendidikan dalam rumah tangga. Tidak ada kaedah lain dah. Allah dah bagi satu peluang, satu sarana. Allah tutup satu bumi ni, Allah bagi kita semua dipackage duduk dalam rumah masing-masing. Tapi kalau kata kita tak sedar apa yang Allah nak bagi kepada kita ni adalah satu nikmat, peluang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui sarana rumah tangga kita, dan kita akan jadi orang yang sangat rugi. Saya rasa tahun lepas 2020 tu adalah satu nikmat untuk saya bekerja dalam rumah. Setahun tu boleh kata saya duduk bersama dengan keluarga kan. Kalau ikutkan 29 Februari, maksudnya 29 Februari last flight saya balik daripada Mekah. Saya touchdown dekat Malaysia 30 hari bulan Februari. So nak dekat setahun lah meninggalkan kota Mekah. 12 bulan, maksudnya dah 11 bulan lah, hampir 11 bulan dah sekarang ni hidup dalam keadaan tak pergi mana, tak banyak travel keluar negara. Ada masa kadang-kadang ialah ada buat program-program untuk projek pelangi, kita ada hantar PPE apa semua tu, tetapi sehari dua hari, tak macam dulu 40 hari duduk kat Mekah apa semua kan. So kita duduk dekat dengan keluarga, kita ada masa untuk banyak berprogram dengan keluarga, kita ada banyak masa untuk mendidik keluarga sendiri, kita ada banyak masa untuk menggali Al-Quran, kemudian kita menyampaikan Quran. Ada masa nak gali sejarah, ada masa untuk buat buat bicara maqasid ni lagi. So kita feel kan, hari-hari kita buat bicara maqasid hari tu, dia satu hubungan yang kita ada follow up, kita ada progress. Kita tidak duduk saja-saja, melainkan kita sedang mencari jalan macam mana kita nak menyampaikan maklumat ini yang kita ada, dan kita nak sampaikan supaya manusia semuanya yang dapat informasi daripada Allah ini islah, berubah jadi lebih baik. Dan kita tidak menjadi orang yang terlalu mengeluh, terlalu lemah, kita menyerahkanlah, cepat berputus asa. Itu cita-cita orang yang sabar ni. Orang yang tidak lemah, tidak lesu, pantang menyerahkanlah adalah sikap dan sifat orang-orang as-sabirin, orang yang sabar. So kita tak duduk saja, kita cari jalan keluar. Dan kalau kita tak mampu untuk keluar daripada apa yang Allah sedang cipta satu sarana ujian ini, kita duduk bertahan dalam keadaan kita mendalami kehidupan berdasarkan Al-Quran. Ini satu projek yang kita sedang kena usahakan. So sebagai parents, sebagai anak, sebagai ibu bapa, sebagai satu komuniti, kita kena cari jalan macam mana nak menghidupkan masjid kita sebagai sebuah sarana ujian dan kehidupan yang berlandaskan Al-Quran. So hari ni topik dia, ujian yang Allah sudah jamin dalam Al-Quran. Dah 18 minit dah, baru mukadimah. Okay, nampak gayanya macam panjang hari ni, tapi saya stick juga dengan setengah jam. Itu cabaran untuk saya untuk kekalkan bicara maqasid dalam edisi Korinti ni 30 minit. Sebab tu cakap kalau boleh tak nak ada perkataan yang sia-sia, melainkan yang keluar itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita ambil. Sikit-sikit tu bolehlah masuk rencah sikit. Okey, hari ni saya ada satu, nak kata satu ayat pun tidak, sebab dia nak mendekatkan dengan apa yang saya bagi dalam mukadimah tadi tu adalah satu peluang untuk kita membaca tanda yang ada dalam Quran, dan kita nak reflect kembali diri kita sebagai satu iktiqad. Allah memberikan kita sarana Al-Quran. Adakah kita hanya baca dan kita sia-siakan sarana tadi, atau sepatutnya kita menggali, mengkaji, dan kajian itu kita jangan simpan, hasilnya perlu kita tadabburkan. Sebab proses Quran ini, kalau semua dah biasa dengan bicara maqasid akan tahu, bermula daripada tadarus, kita belajar tafakur, kita disuruh berfikir, kemudian tadabbur, kita kena mentadbir ayat-ayat Allah ini. Apa yang kita fikirkan tadi tu, tujuan kita fikir tu bagaimana kita nak apply benda ni di atas muka bumi ini. Secara spiritualnya kita nak laksana dan kita nak capai hasil dan maksud tujuan
apa yang Allah perintahkan. So tadabbur tadi adalah satu proses tadbir urus ayat-ayat Allah di atas muka bumi. Itu rububiyah yang nak ditadbir di atas mulkiyah kita untuk mencipta akhlak ubudiyah. Itu satu proses. So ubudiyah ini adalah satu kerja buat yang kita nak kena jadi hamba, yang mengabdikan diri. So apa kerja seorang hamba? Hamba ni abid. Kerjanya adalah satu ibadah. Apa tu ibadah? Ibadah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Mudah je ibadah ni. Dia tak payah nak cerita panjang-panjang definisi dia, secara bahasa begini, secara istilah begini. Tak payah. Ibadah kita letak je dalam kepala kita, faham kan? Apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itulah ibadah kita sebagai manusia. Kat mana yang Allah suruh? Ada dalam Quran. Kat mana Allah larang? Ada dalam Quran. So inilah ibadah kita, mengabdikan diri pada apa yang Allah dah perintahkan. Dan di situlah kita akan mendapat satu proses tabayyun. Di situ baru kita nampak hasilnya, bainatnya, pembuktiannya, bahawa apa yang kita uruskan tadi, kalau kata kita tersalah urus, di situlah kita akan buat correction, pembetulan. Dan kalau kita tersalah di mana-mana, di situlah muhasabah kita. So jangan takut untuk kita melakukan sesuatu secara eksperimental sekalipun, kerana dalam 23 tahun perjalanan Rasulullah sendiri, ketika mana Al-Quran diturunkan, di situlah ruang islah dan muhasabah yang Nabi dapat apply dalam berdakwah, dalam membina agama, dalam mengangkat satu mesej agama itu sebagai Islam yang paling tinggi, paling mulia daripada kalangan agama-agama yang lain. Di situ Nabi belajar, dan Nabi sendiri pun istighfar baginda itu adalah sebanyak 100 kali sehari. Maksudnya Nabi ada tak buat salah, ada tak buat silap dalam melaksanakan perintah Allah tu? Pasti ada. Tetapi Nabi saja yang tahu apa dosa Nabi. Dan Nabi sendiri yang istighfar dulu kepada Allah. Tak perlu orang suruh dia. Dan kalau ada satu hadis tu yang mengkisahkan bagaimana sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau solat begini, bangun malam begini, engkau buat begini semua bagai, sedangkan engkau ni dah dijamin sebagai ahli syurga. Dan Nabi jawab apa? Salahkah aku untuk menjadi seorang hamba Allah? So di sini Nabi sendiri menunjukkan satu uswah bagaimana Nabi mengabdikan dirinya untuk Allah, mengikut cara dan batas-batasnya sebagai seorang hamba. Nabi sendiri sebagai seorang manusia biasa, ana basyarum mislukum. Nabi tidak meletakkan dirinya sebagai seorang yang sombong. Walaupun Nabi seorang Rasul, tetapi sifat merendah diri, ni membumi tadi tu, merendah diri itulah yang menyebabkan kita akan jadi orang yang tenang. So apa guna kita sombong di dunia ni? Apa guna kita berbangga-bangga dengan kekayaan yang kita ada kalau kata semua itu tak bawa kita ke mana, melainkan hanya mendekatkan diri kita kepada api neraka. So pilihlah jalan mana yang kita nak. Okey, itu satu benda yang nak disampaikan. Alright. Okey, Zaizal Mastina Zaman ada cakap apa? Tak semua berilmu untuk mendalami Islam di rumah, beronline. Okey. Jadi bila tak berilmu, kena cari ilmu, kena berguru. Okey. Online adalah satu wasilah. Kalau tidak, saya pun tak buat bicara maqasid ni. So bicara maqasid adalah wasilah. Apa saja program yang ada di internet adalah satu wasilah. Tapi, ni tapinya. Di mana follow up kita? Itu yang kita kena cari jalan. Di mana jemaah kita? Itu kita kena cari jalan. Jemaah ini adalah satu kumpulan, satu pasukan, satu ketumbukan. Kerana kita kena faham, kita seorang, kita lupa syaitan tu berjemaah. Syaitan tu berjemaah. So dalam kita duk rasa kita ni kuat, kita ni hebat, kita ni kaya, adakah kerana kita seorang ataupun kita berjemaah? Tapi mungkin kita ni sekarang ni dalam PKP, kita duduk sorang-sorang. Saya kuarantin pun kena duduk sorang-sorang. Dan kalau kata kita semua ini tak berani menghadapi situasi itu, kita perlukan kekuatan jemaah. Walaupun kita seorang, tetapi kekuatan jemaah itu hadir dalam dada kita, dalam hati kita. Dia bersama kita walaupun mereka tak ada secara fizikal, tetapi roh itu ada. Di situ cerita kami. Dalam Quran banyak dinampakkan cerita kami. Jadi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami. Kita baca seorang-seorang dalam Fatihah, walaupun kita solat seorang-seorang, tapi kita minta apa? Petunjuk itu, tunjuki kami siratal mustaqim. So, kena ada kami tak? Kena ada kami. Kerana kami itulah yang akan menguatkan kita yang seorang ni. Kalau kita baca Quran, kita akan jumpa perkataan ulil albab. Kita jumpa ulil albab. Allah suruh kita menjadi orang yang menggunakan akal.
Waktu dulu saya baca Quran, so saya student dululah, zaman-zaman saya belajar dulu, dalam benak saya memikirkan ulul albab itu satu individu yang kita kena jadi. Maksudnya okey, kita kena jadi ulul albab ni, kena guna orang yang berakal. So kita pun berfikirlah, kita tengok bulan kita fikir, tengok matahari kita fikir, kita ni. Rupanya konsep itu salah. Sebenarnya menjadi ulul albab ni namanya ulul albab. Ulul itu adalah satu kumpulan manusia, satu golongan orang-orang yang menggunakan akal, bukan seorang. Sebenarnya banyak pentafsiran Quran itu menterjemahkannya sebagai satu individu. Jadi di situ kadang-kadang kita tersalah membaca dan kita akan menjadi orang yang salah practicality-nya. Sebab kalau Allah kata as-sabirin, dia akan menampakkan orang-orang yang sabar. Maksudnya dia mesti ada jemaah orang-orang yang sabar tu. Dia tak boleh jadi seorang. Engkau mesti masuk dalam kumpulan orang-orang yang sabar tu. Kau tak boleh seorang-seorang diri. Itu Islam. La Islam illa bil jamaah. Tidak Islam melainkan dengan jemaah. Kita mengaku kita ni ahlu sunnah wal jamaah, tapi di mana jemaah kita? Kalau rumah tangga tadi, masjid kita tu, itulah jemaah kecil kita, nukleus kita sebagai seorang Islam. Kerana nukleus Islam ni bermula daripada seorang bapa, ibu dan anak. Itu lalu dia akan membesar menjadi satu komuniti. Dari komuniti akan menjadi satu daerah, daerah menjadi negeri, negeri menjadi negara, negara menjadi dunia. So, di situ kita kena faham mesej Al-Quran ini adalah satu tingkatan kehidupan yang berlapis-lapis. Kita duduk di lapisan mana? Tingkatan mana? Nanti kalau kita baca Quran lagi, kita akan jumpalah kami menjadikan ni bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Banyak ayat-ayat dalam Quran itu yang akan menjelaskan senario kita di atas muka bumi ni. Kita kena milih kita nak jadi yang mana. Okey, tu sedikitlah iklan. Okey, 26 minit 42 saat. So kita ada ayat yang saya nak buka kan. Okey, kita tengok ayat ni. Ayat Quran daripada surah Al-Isra, bermula daripada ayat 60. Jom kita tengok. Okey, boleh buka Al-Quran ayat 60. Surah Al-Isra ayat 60. Okey, semua dah buka? Dah jumpa? Okey, kalau dah jumpa, boleh baca. Wa izqulna, dan ketika kami berfirman kepada kamu, kepada kamu, in, sesungguhnya, Rabbaka, Rabb kamu, Tuhanmu, ahata bin nas, meliputi seluruh manusia. Jadi nak bagi tahu dekat sini, Allah berfirman sesungguhnya Allah tu dia meliputi seluruh manusia ni. Nak bagi tahu Allah ni ada dengan kita. Macam mana Allah wujud dalam di kita ni. Ni An-Nas ni cerita ni. Tengok ni kalau kata Kak Rahayu kongsikan, ni another version of terjemahan. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh dia nampakkan ilmu. Di sini dia letak dalam kurungan ilmu. Ilmu Rabbmu, Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Di sini kita nak tengok kat mana nak pergi dua terjemahan ni. Seronok juga kita baca macam ni. Wama, dan tidak, ja'alna, kami menjadikan, ru'ya, mimpi. Tengok di sini diterjemahkan sebagai mimpi. Okey? Okey, kalau kita faham betul-betul ni, nanti kita akan bagi dia punya trik dia. Allati arainaka, yang kami memperlihatkan kamu, illa, melainkan, fitnatan linnas, melainkan ujian bagi manusia, wasyajarata mal'unah, yang terkutuk. Di situ dia cakap apa? Melainkan ujian bagi manusia dan pohon yang terkutuk dalam Al-Quran, fil Quran. Ni ada cerita besar yang kita nak sampaikan ni. Okey. Kemudian wa naqawifuhum, dan kami menakuti mereka. Daripada perkataan khauf, ini khauf, dan kami menakutkan mereka. Sebenarnya saya nak ambil per ayat ini daripada, kita baca daripada surah 10, surah Yunus ayat 57 yang kita baca pada hari Jumaat yang lepas. Kemudian hari Isnin, hari itu kita buka sambungan dia daripada surah Al-Baqarah 2 ayat 155 sampai 156. Kemudian kita baca lagi ayat 157 semalam. So hari ni kita nak ambil satu benda yang boleh memberikan kita another booster.
untuk kita faham. Setiap apa yang kita baca itu ada dia punya keterkaitan antara setiap ayat-ayat yang kita dapati dalam Al-Quran. So Quran ini berdasarkan asbab. Ini asbab yang kita nak ambil pelajaran. Sebab kita takut, kan? Allah kata Allah akan menguji kamu dengan ketakutan. Ada kan Allah sebut dalam surah 2 ayat 55, 155 kan, Allah akan menguji kita dengan ketakutan. Mesti ada sebab kenapa Allah akan uji kita dengan ketakutan tu. So kami menakuti mereka dan tidak yaziduhum, menambah mereka illa, melainkan tughyanan kabira, satu kedurhukaan, satu sikap, sifat keingkaran, satu rebellious, kita ni jadi orang yang menentang dengan sangat besar. Ini benda yang Allah dah rakamkan dalam Quran ni. So kalau kita tengok tadi, ada satu perkataan yang ditambah tu dengan ilmu. Tu yang di-sharekan oleh Kak Rahayu tu. So ada sedikit clause yang menunjukkan kalau kata kita nak terjemahkan dia sebagai ilmu, maka ilmu tadi nak menampakkan kepada kita bahawasanya ia adalah satu ujian. Tapi kalau kita buang ilmu tu, kita ambil Allah meliputi kita ni, seluruh manusia ni dengan satu misi. Dah misi. Sebab dia bagi general An-Nas, dia tak letakkan allazina amanu ke orang-orang yang beriman ke, tidak. Dia tak letak orang yang bertakwa ke, tidak. Dia tak letak dekat situ khusus kepada nabi ke, kepada syuhada ke, kepada as-siddiqin ke, salihin ke. Dia tak letak siapa-siapa golongan, tetapi Allah generalkan statement itu kepada manusia, applicable untuk satu dunia ni, untuk merujuk ayat ni. Okey. Kemudian Allah kata dan tidak. Ni satu clause yang Allah bagi satu pilihan ni. Maksudnya ni satu nafi, Tadi general, sekarang ni Allah nak menafikan. Dan tidak kami jadikan ru'ya. Ni khusus kepada mereka yang sedang baca Quran ni. Siapa yang tengah baca Quran ni, Allah bagi kepada kita satu ru'ya. So kita dalam ni diterjemahkan sebagai mimpi. Okey, Rasulullah sebenarnya dapat ru'ya bil haq. Kalau kita tengok dalam surah Al-Fat ayat 27, Al-Fat ayat 27 tu, Rasulullah dapat satu ru'yah untuk masuk ke kota Mekah dalam keadaan aman, dalam keadaan dia mencukur kepala. Ada cerita yang tu benda lain yang kita kena kongsikan, itu topik lain. Itu satu ayat strategi yang lain, ada dalam Quran, surah 48, surah Al-Fat ayat 27. Tapi dekat sini ru'yah di sini seringkali kita diterjemahkan sebagai mimpi. Sebenarnya ru'yah ni dia terkait dengan ro'a. Ro'a ni satu pandangan. Dia satu pandangan. So bila kita melihatkan ro'a jadi ru'yah, dia adalah satu vision. Pandangan ni melibatkan satu vision. So vision mesti dipadankan dengan mission. So Allah bagi kat kita, kalau kita ambil ilmu tadi, Allah melengkapi kita ni, Allah berada dalam diri kita dan dia melengkapkan kita dengan ilmu. Ilmu yang Allah bagi tu adalah Quran. Semua manusia ni dapat hak yang sama. Semua akan dapat Quran. Tapi ada tak yang tak dapat? Bukan tak dapat. Kalau kita duduk dalam Malaysia, semua rumah dah ada Quran. Tapi apa kita buat dengan Quran tu? Maksudnya hanya baca, tapi tak dapat pun vision ini. Kita tak dapat pun mission ini. So Allah memperlihatkan, Allah bagi Quran, Allah menampakkan kepada kita. So di sini bukan sekadar mimpi tu, Allah bagi kat kita vision, okey, masuk dalam kepala dan kita mimpi ke apa semua. Tak ada mimpi tu, bukan. Dia adalah satu impian, satu vision, something yang Allah perlihatkan dengan jelas. So Quran ini akan jadi ujian tak? Yes, Quran pun sebenarnya adalah satu ujian. Bagi orang yang beriman pun jadi ujian, bagi orang yang tak beriman pun satu ujian. Dan bagi orang yang tak faham Quran pun satu ujian. Orang yang baca kerana pahala pun jadi ujian. Orang yang baca nak memperelokkan bacaannya dengan lagu pun jadi ujian. Tapi yang paling dapat benda ni, yang sangat-sangat dekat dengan Quran ni adalah orang yang memahami Quran. Dan dia faham, dia mengajar orang lain pula untuk faham. Itulah sebaik-baik manusia. Engkau belajar Quran bukan belajar hanya untuk baca-baca dan bagi betul tajwid semata-mata. Tak. Yang kita nak buat sekarang ni adalah baca dengan kefahaman. Dan dia memperelokkan, bukan bacaan saja, dia memperelokkan akhlak kita.
Kita hari ni duk kalut memperelokkan bacaan. Tahsinul Quran orang panggil kan. Memperindah, mempercantikkan bacaan dari segi tajwid. Tapi akhlak kita buruk juga. Then something wrong. Jadi seorang yang hafiz Quran tetapi perangai tetap buruk juga. There is something wrong. Quran tidak membentuk karakter kita. So ini adalah something yang Allah nak jadikan kepada kita satu ujian kepada manusia. Bagaimana kita nak react dengan Quran yang Allah nak bagi. Dan dalam itu ada satu pohon dinamakan sebagai pohon mal'unah. Ni cerita tentang satu pohon yang terlaknat, yang dilaknat di dalam Quran. So Allah dah cerita dekat dalam Quran, bagi manusia itu ada pohon yang akan menyebabkan manusia akan pergi kepada pohon tersebut. Akan jadi manusia yang dilaknat kerana memilih satu pegangan yang salah. Ini ada cerita panjang lagi lah, kita akan masukkan. So adakah Allah berniat untuk menakutkan kita? Tak. Allah nampakkan kepada kita yang hak dengan yang batil. Allah menampakkan syurga dan neraka. Allah menampakkan sisi baik dan sisi buruk. Untuk apa? Untuk kita berfurqan. Dengan bainat yang Allah tunjukkan, untuk kita mendapat petunjuk yang hak. Satu hudan, satu ilmu yang betul-betul jelas. Ni proses yang kita nak kena fahami. So saya baru nak masuk minyak, dia dah pukul 11.40. So tak boleh nak panjang-panjang. Kita simpan penjelasan ini untuk esok hari. So kita akan baca ayat seterusnya, ayat 61. Esok kita akan sambung huraian ayat ni. Esok hari apa? Esok hari Khamis lah. So kita akan terus bawa sampai hari Jumaat, insya-Allah. Ada benda yang saya nak sampaikan. So hari ni teaser untuk kita terus sambung perbincangan kita pada esok hari. Ini kita bagi mukadimah dulu. Esok kita akan masuk topik yang lebih jauh untuk kita sama-sama fahami apa yang Allah nak kita tahu dan rakamkan secara harfiah, dengan maksud yang sebenar, dengan kefahaman yang lebih jelas, dan kita menjadi orang yang mampu termasuk dalam jemaah orang-orang yang menggunakan ulul albab. Kalau ayat ni saya teruskan, dia tak akan berhenti pukul 12. So dia akan jadi 1 jam lebih nanti. Dan kalau saya teruskan lagi, dia tak akan jadi 1 jam, tapi boleh jadi 1 jam setengah. 1 jam setengah boleh bawa ke 2 jam. Kalau kita tak, dia tengah seronok, kadang-kadang lupa diri sekejap. Okey, untuk itu saya break dulu. Kita akan sambung pada esok hari. Cukup hari ni untuk kita bagi sedikit booster ni, otak kita berfikir sekejap kan. Lepas ni boleh sujud lama sikit, bagi darah mengalir kat situ, supaya otak kita yang serabut ini dialirkan dengan darah secukupnya, untuk kita kembali menjadi orang yang berfikir sejenak yang kita nak kena amalkan. Ingat ada satu kata-kata ilmuan, berfikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah selama 1000 tahun. Ada orang kata macam tu, ada yang kata 60 tahun ibadah. So dua version yang kita boleh ambil pelajaran. Kita bukan nak kata berfikir sejenak, kita nak kata gunakan akal sekejap. Lebih baik daripada beribadah. Daripada ibadah itu hanya jadi ibadah yang kita buat tapi kita tak faham. Buat menonong-nonong, ikut-ikutan, tak tahu apa maksud dan tujuan. Itu lebih baik kalau kita berfikir sekejap apa yang sebenarnya mesej yang Allah berikan dalam Al-Quran. Itu benda yang kita nak kena sama-sama faham. Okey, insya-Allah 30 minit teaser ni. Okey. Ada Mahat. Salam Ustaz, patut orang dulu kata kalau mendirikan rumah tangga tu adalah mendirikan masjid, ada makna tersirat. Ya, betul. Dah lama dah topik tu saya bawa. Dalam 4 tahun lepas lagi topik tu saya dah bawa. 5 tahun jugalah benda tu dah disampaikan. Kalau kata pergi umrah, itulah yang saya tekankan. Bina masjid umpama kita mendirikan rumah tangga. Sebenarnya fokus masjid yang sebenar adalah rumah tangga kita. Itu yang penting sekali lah. Okey, yang lain-lain tu nanti kita akan sambung dalam perbincangan. Kalau ada soalan, ada pertanyaan, masukkan dekat dalam grup Bicara Maqasid. Kita boleh masuk dalam topik-topik selingan yang kita akan bincangkan pada esok hari. Okey, itu sajalah dari saya. Minta maaf mencuri masa lebih 9 minit. Dah 39 minit dah bersiaran. InsyaAllah kita akan sambung dan jumpa pada esok hari. Mudah-mudahan Allah lapangkan masa kita dan permudahkan rezeki kita untuk mencerap ilmu sebanyak-banyaknya. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Haza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok.